Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, hari ni sebelum saya ataupun cikgu memulakan pengajaran, cikgu nak kamu tengok sekeliling ada sampah tak? Kalau ada sila kutip. Ada, cikgu. Ada? Okey, bersihlah kelas ni. Ya. Tolong tegakkan meja, Tegakkan tegakkan posisi badan. Okey, dah siap semua? Dah. Okey, semua menghadap saya. Semua ada, Oleh saya je. Okey. Sebelum saya mulakan pelajaran hari ini, saya nak kamu cek setiap meja ada something saya letak dalam tu. Apa tu? Jangan ada cikgu, kosong. Ini ke? Dia sapu surat. Okey, saya nak awak keluarkan dalam sapu surat tu ada apa? Ada. Macam main puzzle. Okey, semua dapat 2 keping puzzle kan? Ya. Okey, saya nak setiap kumpulan hantar seorang wakil untuk ke hadapan selesaikan kepingan puzzle tu menjadi sebuah gambar. Sekarang, cikgu. Ya, sekarang. Baik, Saya bagikan masa 3 minit saja selesaikan gambar tu. Go, Ika. Cepat, Ika. Cepat. Wah, saya bertuah lah hari ni cikgu. Saya ada bagi hint dekat gambar tu ada tulis nombor. Nombor. Lepas tu dia ikut macam arah pusing meja. Nombor 1 start daripada belah sini. Lepas tu pusing. Tapi awak kena susun lah ikut bingkai gambar tu. 9. Ada lekat tak? Buka kan? Pelekat dia warna. Ada lekat tak ada Okay, sorry. Cikgu ikut ada lekat. Mesti ada lekat. Pegang je. Pegang sajalah kamu. Siapa nak lekat tu, mesti saya bagi lekat. Cantiknya. Cikgu lekat. Boleh tak? Seronoknya. Boleh tak? Betul tu Ibnu, betul. Ibnu. Pandailah Ibnu. Wow, Ibnu lah. Tak sangka Ibnu boleh buat. Bestnya jadi Ibnu. Best sangat. Ah. Ah, Nah, itu beginilah kan. Acik tu mesti tak dapat buat kan? No, Okeylah, awak kawan. punya 8 salah. Boleh tak? Ke siapa saya nak bagi hint yang baru? Salah. Boleh tu cikgu. Dia orang Diorang Jom cikgu. Dengan tu proses yang lain tu, cikgu. Cikgu kena marah dulu. Oh, itu cikgu lah. Ya kan? Ya kan? Benar kan? Makan, Ibnu. Okey, cepat lagi berapa minit saja. Sekejap cikgu, sekejap. Betul tu. Betul tu cik. salah ke tak? Awak tengok kat nombor kertas belakang tu nombor berapa? Go, Ibnu. Kalau nombor 3 mesti bawah nombor 2. Dia cuma ada 8 keping gambar saja. Yeay, Betul. Yeay. Yeay. Akhirnya. Wow, bijaknya kawan-kawan saya. Ali wa pali. Pali pali. Ibnu cepat. Yeay! Masuk dia. Okey, saya nak awak semua ramai-ramai teka. Apa gambar ni? Bumi yang dicemari oleh sampah. Jadi hari ini cikgu nak ajar tentang sampah ataupun cikgu skopkan kepada sisa domestik. Jadi sebelum mulakan pengajaran, saya akan terangkan tentang objektif pembelajaran. Yang pertama,
menyatakan jenis dan contoh sisa domestik di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan jenis dan contoh sisa domestik serta kesan perbuangannya di Malaysia. Dan ketiga, menerangkan jenis, contoh sisa domestik dan kesan perbuangannya di Malaysia. Jadi, sebelum cikgu mulakan pengajaran dengan lebih mendalam, cikgu akan menguji pengukuhan tahap sedia ada anda tentang sisa domestik. Okey. Okey, cikgu. Baik. Seperti awak lihat, yang ini tadi awak cakap adalah sampah. Yang bumi yang dipenuhi dengan sampah. Okey, sebagai yang mana kita tahu, sampah dihasilkan di merata tempat. Seperti di rumah, di kilang, di taman permainan, dan semua ini adalah hasil perbuatan daripada manusia. Okey, baik. Pada hari ini, tajuk kita adalah sisa domestik di Malaysia. Apa itu sisa domestik? Sisa domestik merupakan sisa yang dihasilkan daripada di rumah. Domestik adalah rumah. Baik, kat rumah kita buat banyak aktiviti kan? Dan setiap aktiviti kita tu pasti akan menghasilkan sampah. Sebagai contohnya, aktiviti masak, aktiviti makan, aktiviti kemas rumah, aktiviti berkebun. Dan cikgu nak tanya semua, apa contoh-contoh sampah yang kita hasilkan daripada rumah melalui aktiviti-aktiviti yang kita buat tadi? Sisa Plastik. makanan. Lagi plastik. Botol. Botak. Tulang botak. Sisa makanan. Sisa makanan. Okey, baik. Kat sini cikgu akan tampal setiap aktiviti yang kita lakukan kat rumah dan cikgu akan edarkan jenis-jenis sampah dan cikgu nak awak semua tampal jenis-jenis sampah tersebut di aktiviti yang disediakan. Minggu kategori ke? Ya, ikut kategori. Okey, cikgu. Mula Okey, cikgu. makan. Masak. Masak. Lapar lah. Masak-masak tu lapar. Kebun. Aktiviti nursery mengemas rumah. Masa rumah. Baik, kat depan ni adalah contoh aktiviti yang kita buat dekat rumah. Baik ibu bapa kita, adik-beradik kita dan kita sendiri yang akan menghasilkan sampah. Baik, yang ni cikgu akan edarkan jenis-jenis sampah setiap seorang satu. Terima kasih, cikgu. Saya nak warna pink. Oh, macam gini lah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kurang punya masa. Dapat sekarang dia menjadi budak. Cikgu ni sampah juga. Okey, ada siapa lagi tak yang tak dapat sampah? Ni cikgu sampah tu. Masyarakat kita dapat sampah. Okey, cikgu nak kumpulan pertama dulu ke hadapan dan tampal jenis sampah ni mengikut aktiviti. Boleh cikgu. Awak kena Gorengan. pasti jenis sampah awak tu aktiviti apa. Okey, Silakan cikgu. cikgu. Sabar-sabar. Saya excited. Sabar nak. Selamat ni, cikgu. Tak sabar nak dekat-dekat. Baik, seterusnya pula kedua. Makan ni. Okey, kumpulan ketiga. Kami. Semangatnya. Agak jatuh buzzer. Zuzu buat apa dulu? Okey, kumpulan keempat. Destroying me. Jangan doktor ni.
buat apa lagi? Kebun lepas dia Kita kebun dia sampah tu aktiviti yang mana? Makan. Okey, baik. Sekarang bila kita lihat setiap aktiviti yang kita lakukan akan menghasilkan sampah-sampah tersebut. Betul tak? Betul. Sampah tersebut. Dan awak buat apa dengan sampah-sampah tersebut? Ikan. Saya buang. Biasa makan cikgu. Makan Cikgu, saya nampak orang buang ke sungai saja. Okey. Ibu bapa kita pun ada juga kan menghasilkan sampah seperti aktiviti masak, akan menghasilkan sampah sisa ayam. Okey. Dan itulah yang cikgu nak terangkan bahawa sisa domestik adalah sisa yang dihasilkan di dalam rumah. Baik, seterusnya saya nak awak semua fokus, duduk tegak-tegak dan saya akan menerangkan tentang lebih lanjut tentang sisa domestik. Baik. Okey, baiklah. Tadi kita dah mengklasifikasikan aktiviti mengikut sampah yang dihasilkan melalui aktiviti yang kita buat. Okey, jadi cikgu nak tanya kamu, apa sisa domestik yang sebenar? Apa maksud dia? Siapa tahu? Cikgu cakap tadi yang dihasilkan di rumah. Lagi? sisa yang dihasilkan oleh Sisa yang dihasilkan daripada aktiviti seharian. Ngaju? Nak cakap apa? Okey, cikgu nak terangkan dekat kamu apa maksud sisa domestik yang sebenar, okey? Okey, sisa domestik ni adalah bahan-bahan buangan ataupun senang kita cakap adalah sampah. Sampah yang kita hasilkan dari rumah. Okey, berapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap hari? Banyak cikgu. Ribu-ribu. 2 ton sampah. Sebenarnya kita hasilkan sampah setiap hari itu adalah sebanyak 33 tan sehari. Bayangkan. Okey, sebenarnya sisa domestik ni kita hasilkan melalui aktiviti kita sendiri. Manusia setiap hari kita buat. Okey, dan melalui tindakan semula jadi alam sekitar. Contohnya macam pokok kering, ranting-ranting pokok. Okey, sisa domestik ni dia terbahagi kepada iaitu sisa organik dan juga bukan organik. Okey, sisa organik ni ialah dia boleh diuraikan dan juga dia boleh dilupuskan. Maksudnya kita senang untuk tanam dia dalam tanah dan dia boleh dilupuskan. Ya, dia boleh dilupuskan melalui aktiviti mikroorganisma seperti bakteria, kulat. Okey. Seterusnya dia dihasilkan dari sumber haiwan dan juga tumbuhan. Contoh, cikgu nak contoh daripada aktiviti kamu tadi. Sisa domestik organik apa dia? Ranting kayu. Nasi. Sisa nasi. Sayur rosak. Sayur rosak. Lagi? Sisa ayam mentah. Lagi? Daun kering. Minyak cabai. Minyak. Kertas dia organik ke tak? Organik. So dia bahan yang boleh rebut. Betul. Dia dihasilkan daripada Kayu pokok. Ya. Okey, sisa domestik bukan organik ni pula, dia adalah sisa yang sukar diuraikan dan dilupuskan. Maksudnya dia mengambil masa yang lama. Berapa lama masa dia ambil 500 tahun. Berjuta-juta tahun. untuk melupuskan plastik? Siapa tahu? Tak tahu cikgu. Berpuluh-puluh tahun, cikgu. Berjuta tahun. Oh, betul. 500 tahun dia ambil masa untuk lupuskan plastik. Itu je keturunan. Okey, sisa domestik bukan organik ni dihasilkan daripada sumber mineral iaitu bahan yang wujud secara semula jadi. Contohnya logam, petroleum. Okey, tadi melalui aktiviti kamu tadi, apakah sisa domestik yang bukan organik? Plastik. Tayar buruk. Lagi? Tank. Botol kaca. Kerusi rosak. Teracun. Botol Coca-Cola, cikgu. Okey,
pandai. Semua dah faham maksud sisa domestik dan sisa domestik organik dan bukan Organik. Okey. Sisa domestik ni pula dia terbahagi kepada dua lagi, iaitu cecair dan juga Pepejan. Cecair ni contohnya seperti minyak masak dan juga sisa kumbahan. Kumbahan tu apa? Najis. Yang kita buang. Ya, pandai. Okey, sisa pepejan ni pula contohnya sisa makanan, plastik, kertas, besi buruk, perabot, lapis pakai buang. Okey? Okey. Seterusnya, daripada kita buang sampah hari-hari tu, apa kesan dia? Pencemaran alam sekitar tu. Lagi? Wabak, penyakit. Pencemaran bau. Pencemaran Okey. bau. Yang pertama adalah terjadinya kesannya adalah pencemaran. Pencemaran air. Macam mana pencemaran air? Tadi Mia cakap pencemaran air buang sampah dalam sungai. Jadi sungai tu tercemar. Ya. Lepas tu pencemaran udara. Pencemaran udara tu berlaku disebabkan Kita bakar sampah. Apabila kita bakar sampah, dia akan menyebabkan kita menghasilkan Asap. Dan jelaga tu. dan udara kita jadi Tercemar. okey. Lepas tu ialah pencemaran bau. Pencemaran bau apabila kita tidak menguruskan sampah kita dengan baik. Jadi Sampah bau sampah tu busuk. akan bau busuk. Jadi lagi yang berair. Ya, pandai tu. Okey, yang kedua ialah penularan wabak penyakit. Okey, tempat pembuangan sampah ini akan membawa kepada wabak penyakit melalui binatang-binatang, haiwan-haiwan seperti tikus, lipas, lalat, nyamuk. Kan bila air bertakung dia akan menyebabkan denggi. Okay, ini contoh penyakit dia. Penyakit taun, demam denggi, malaria, Zika dan juga rotavirus. Siapa tahu penyakit rotavirus apa? Tak tahu. Saya rasa kamu baru dengar ni. Dengar. Penyakit rotavirus ni penyakit usus. Selalunya dia terjadi pada kanak-kanak. Yang ketiga ialah peningkatan kos Penyelenggaraan. Kos penyelenggaraan ni selalunya ditanggung oleh PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan. Kos ni akan meningkat apabila kita terpaksa untuk bayar kos tapak pelubusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan juga untuk bayar gaji pekerja dia untuk angkut sampah, bawa lori, semua tu ya. Lepas tu ialah yang keempat ialah banjir kilat. Macam mana boleh berlakunya banjir kilat? Kesumpat. Kesumpat di parit Ya. ataupun longkang. Lagi? Lepas tu sungai cetek akibat kilat. Akibat banyak sangat sampah. Sedimen cikgu. Sampah sangat jadi sedimen. Sedimen tu apa? Banjir kilat ni akan berlaku apabila kita buang sampah dalam longkang, dalam parit, dalam sungai. Lepas tu longkang tu akan tersekat, tak boleh nak air dia tak boleh Mengalir. Hanya mengalir di permukaan sahaja. Jadi dia akan keluar dari Lepas tu akan berlakulah banjir. Cikgu, kenapa dia dipanggil banjir kilat? Cepat. Banjir kilat dia berlaku di kawasan bandar. Kebanyakan berlaku di kawasan bandar. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti. Siapa nak buat aktiviti? Saya kau. Semangatlah sikit nak buat aktiviti. Saya tu. Okey, cikgu nak kamu ulang balik. Saya nak tanya, berapa jenis sisa domestik yang ada? 2. Apa dia? Organik. Kalau organik, apa beza organik Boleh dengan organik? diuraikan. Dia boleh diurai. Kalau organik boleh diurai. Bukan organik tidak boleh diurai. Boleh tapi mengambil masa yang Sangat sangat lama. Berapa lama proses? 5 Lagi, dia terbahagi kepada 2 lagi. Apa dia tu? Cecair dan pepejan. Contohnya? cecair sisa kumbahan.
Plastik, botol kaca. yang bersifat keras. Apa kesannya bila kita terlalu banyak buang sampah? Pencemaran, Tidak go. obat penyakit, peningkatan kelas penyelenggaraan. Saya cikgu. Daya diam je. Cuba daya. Raja kilat. Wah. Ibnu dah cakap apa payah. tadi? Lagi. Banjir kilat. Astagfirullahaladzim, sorry. Peningkatan kos penyelenggaraan. Macam mana tu Ibnu? Banyak cerita. Ibnu cuba cerita Ah? sikit. Maksudnya kalau terlalu banyak sampah, kos untuk menyelenggara membersihkan itu tinggi sebab kita perlu bayar pekerja untuk angkut sampah dari satu tempat ke Kena tempat. menyewa tapak. Sewa tapak. Ya, daripada nanti kita renam lah. Okay, nampaknya kamu semua dah faham apa yang saya terangkan. Jadi kita akan buat aktiviti untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Okay? Boleh go. Okey semua, siapa kat sini suka aktiviti? Sekali. Yang belakang tak suka ke? Suka go. Semangat tu yang belakang tu. Sangat suka cikgu. Okey. Kamu rasa cikgu nak buat aktiviti apa pasal sisa domestik? Tahu. Gotong royong. Go. Gotong royong. Ya ke kamu suka gotong royong? Suka cikgu. Cikgu apa? Bapak sampah ni go. Dia dah buat sampah. Balik. Lepas ni kita sama-sama gotong royong bilik ni ya. Boleh. Ibnu je. Ibnu je. Nanti saya sapu cikgu. Sapu cakap. Okey, sebelum cikgu mulakan aktiviti, cikgu nak bagi arahan dulu. Aktiviti kita ni yang pertama adalah cikgu nak anak murid semua kerusi ke belakang sikit. Ke belakang sikit, jangan rapat sangat dengan meja. Okey. Yang dekat dengan okey, ke belakang sikit. Okey. Dah cikgu. Okey, semua dah keluar Cikgu saya nak boleh tampar cikgu. Okey. Semua dah ke belakang? Semua dah siap? Okey, semua dah semangat nak main aktiviti cikgu? Dah. Semangat. Okey. Semangat dah. Nampak tak apa yang cikgu pegang? Bola. Bola tenis. Bola tenis. Okey. Cikgu, kita main bola tenis kah? Kau Cikgu dah Sarina William cikgu. Ha? Cikgu Sarina William ke? Bukan, cikgu nak bola ni kita cikgu akan pas dari bahagian bola kiri cikgu. Cikgu nak setiap orang semua kena pegang bola tenis ni. Cikgu tak nak ada yang main tipu atau baling kat kawan lain pun cikgu tak nak. Cikgu tak nak rawat kamu bila kamu sakit ke kena bola tenis ni. So ya, semua kena start daripada Aina dan akhir kepada Nick, dan Nick akan pusing balik kepada Shikin, kepada Asmida, kepada Aina balik pusing So, bola tenis ni cikgu nak kamu semua pegang dan bila lagu yang cikgu pasang berhenti dan bola tenis tu ada dekat kamu, kamu yang berhenti dapat bola tenis ni berdiri dan cikgu akan bagi satu kotak. Kotak apa tu? Takutnya. Takut. Ada binatang. Ni namanya adalah kotak Magic Box. Okey. Walaupun kotak ni sama dengan baju cikgu, tapi dalam ini ada kaitan dengan kita punya isi pelajaran hari ni Baik. Okey, dah siap sedia dah? Dah. Start daripada Aina Cikgu pasal muzik lah. Ayo. Cikgu tu main ni pusing-pusing. Cikgu nampak sampai main ni. Si Azam buat macam volleyball. Sampai tak kena. Sini ya.
balik ke depan. Bola. Sebenarnya Balik gitu. Syazza bawa bola tu sekali. Balik gitu. Balik orang yang Syazza ambil satu. Lepas tu Syazza menghadap kawan-kawan. Bacakan soalannya apa? Okey, berikan 2 contoh sisa cecair dan 4 contoh sisa pemejal. Tapi kat sini bukan Syazza yang kena jawab. Syazza pilih kawan-kawan yang Syazza pilih. Pilih je sesiapa. Ibnu Santi. Okey, Ibnu. Okey, Syazza boleh duduk. Ibnu, bangun. Ibnu boleh jawab soalan ni. apa tadi soalan dia? Okey, jawab sini kan cikgu? Boleh. Okey. 2 contoh sisa cecair, minyak dengan sisa kumbuhan. Kumbahan. Okey, 4 contoh sisa pepejal. 4 contoh sisa pepejal, botol racun, plastik bag, tin kosong dan botol Coca-Cola. Betul tak kawan-kawan? Okey. Next lanjut. Next kita main lagi. Jangan slow sangat. Siapa? Sini tu. Situ lagi. Okey, kita ke depan ambil satu soalan. Ibnu pula. Boleh kena dengan satu Okey, apakah jenis sisa domestik dan berikan maksudnya? Irman. Yes! Okey, terima kasih. Yeah. Jawab situ. Kat situ je lah, Irman. Kat situ je. Betul tak orang gila? Organik dan bukan organik ke? Betul? Betul. Ya ke? Ya. Berikan maksudnya organik dengan bukan organik. Organik ni bahan yang mudah reput ke? Okey. Tak organik bahan yang makan tempoh yang lama untuk reput. Pandai. Betul je. Tak nampak. Okey, kita ada lagi 2 soalan. You. Apakah definisi sisa domestik? Okey, yang 2 soalan terakhir ni cikgu nak Aina yang jawab. Apakah sisa domestik? Sisa domestik ni adalah sampah yang dikeluarkan daripada rumah. Okey, terima kasih. Selesai soalan.
contoh domestik bukan organik. Organik nasi, daun, sayur. Lepas tu domestik bukan organik, botol, tin cola dan plastik bag. Yeay. Wah, inilah ni. Jadi orang ni. Okey. Macam mana semua aktiviti tadi? Seronok tak? Seronok. Nak tak kita main satu lagi aktiviti? Okey nak. Ada lagu ke? Aktiviti yang kedua ni, cikgu nak wakil setiap meja pergi ke depan untuk cikgu bagi arahan yang seterusnya. Ibna. Okay, so kiranya ada 4 orang setiap meja. Ibna. Boleh bincang dengan kawan-kawan kamu. Habis cikgu. Satu lagi ni. Daya. Okay, sini jom sini. Tampak dah. Nanti jangan macam orang. Memang tu je sama kan? Kita pengawas. Pengawas. Orang susah sumber. Dekat spek mata suri. Tadi tu JK. Pengawas sekolah agama. Kamu pun sama. Tutup Oh, mata. tutup mata kau. Sempat lagi dia. Tengok Irman tipu. Dia tengok kau. Betul. Tipu dosa. Hilang. Kita orang tengok. Cantik. Ayu Anika macam mata. Aku Dengan tidur tangan sebenarnya. dia sana tidur. Wow. Itu. Wow, Atika masuk TV. Glamour Atika. Tak jadi dah tu. Pegang. Seri tu. Saya tak boleh pejam mata nanti tak sedar. Ni tuduh saya pakai sofa. Tak pun nampak Saya tak cantik aku. Saya pegang je. Kasih kuat cikgu pak. Keteri. Si tampak. Keteri. Apa season ni? Cikgu saya nak Boleh tak ibu tengok kamera? Tak boleh. Tak boleh. Tolong, boleh tak tolong cikgu yang nampak gambar ni? Sebaik lagi semua. Sekarang. Ya, yang 2 orang ni. Inilah Iman Cici. Nampak tak? Kau sini aku situ. Hai. Kau mana boleh tengok aku punya? Kak dia tamu tengok Atika hiup ni. Cikgu Irman. Tak boleh. Tak cikgu tak. Mak saya call tadi. Mana boleh datang sekolah bawa telefon? Apa cikgu? Apa cikgu pengawas? Pengawas peringkat siap motor. Tapi tu bukan pustaka. KRS. Okey. Cikgu nak kamu pergi kamu punya wakil setiap meja, pergi balik dekat kawan-kawan kamu. Okey? Pergi menghadap ke cikgu. Kiranya yang duduk menghadap seorang ni bangun. Suruh dia orang duduk kat kerusi. Okey. Oh. Faham tak? Ibu nak duduk Oh, dekat okey, okey, dekat Ju. Mana meh? Okey. Yang murid-murid semua tengok kawan-kawan kamu. Ha duduk. Okey. Arahannya kat sini, cluenya setiap daripada ahli kumpulan boleh bagi satu je perkataan dekat kawan kamu yang kena tampal dahi dia tu. Dan cikgu bagi clue adalah kesan-kesan sisa domestik di Malaysia.
Cluenya. So cikgu akan kira masa. Siapa kumpulan yang paling cepat akan dapat hadiah. Ada 6. Cikgu satu perkataan ke satu huruf? Ada 6. Macam yang tadi kita Ayat. Satu perkataan. Contohnya macam ayam. Macam contohnya adalah gambar yang kat atas tu contohnya ayam. Cikgu nak kuat tau. Maksudnya kamu berbincang, kawan-kawan yang tak tahu apa gambar. Okey. Boleh cikgu. Kesan kan? Pencemaran udara, pencemaran air, Cakap satu je. pencemaran bunyi, Itulah jawapannya. pencemaran bau, Satu perkataan saja yang cikgu pantau. Kau? Cikgu tahu kan? pencemaran air. Pencemaran air. ada lagi. Yang dah siap boleh ke depan dulu. Sisa-sisa tu dibuang tuan. Boleh tanya satu kataan saja. Nanti Irman akan tanya dekat Cikgu kami sudah juga. 4 jenis. Dibuang ke sungai. Pencemaran sungai. Berapa dah? Pencemaran udara, pencemaran Berdasarkan air, gambar tu. pencemaran bau, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran sungai, Kumpulan lain pencemaran dah laut. ada. Pencemaran laut boleh lah. Lagi? Irman tanya dekat kawan-kawan kamu. Sebab kamu yang akan jawabkan. Bagi clue kat Boleh. Okey. Saya tahu sudah jawapan kami. Ada dalam Ingat ya, tadi ada 4 je kesan kos kesan sisa domestik di Malaysia. Kalau dah kawan-kawan yang kat 3 ni dah ada, so yang terakhir tu apa? cek kehadiran. Masa yang tadi ada 4 kan? Ada 4. Yang ketiga tu. Ingin semakin dia. Penyelenggaraan. Oh, ini masih tak faham lagi dah ni. Faham cikgu. Faham nampak. Baru nampak. Okey, siapa yang pertama tadi? Jatuh. Seri yang pertama, yang kedua? Bukan ni. Ika. Ika, yang ketiga Ibu, yang keempat. Okey, apa jawapan Seri kawan-kawan semua? Anak murid? Bajet kilat. Betul ke? Betul. Kesan-kesan sisa domestik di Malaysia adalah Bajet kilat. Okey, Seri boleh tengok betul tak? Hilang makeup. Oh betul. Betul. Okey. Yang kedua, Atika, apa jawapan kamu? Perubahan landscape. Pencemaran air. Pencemaran. Okey, betul. Yang kedua adalah kesan yang kedua adalah pencemaran. Yang ketiga Ibnu? Penyakit, wabak penyakit. Okey. Betul. Wabak penyakit. Yang keempat? Kos penyelenggaraan. Betul. Okey. So, cikgu akan bagi hadiah ikut kategori. Yeah. Tak boleh minta. Kita orang nak yang besar. Okey, yang kecil biasa tempat sedap. pertama adalah kumpulan. Okey. Tempat yang kedua adalah kumpulan Atika. Terima kasih. Kami nak Gara-gara ni. Gara-gara gambar. Okey, cikgu bagi kat diorang dan diorang boleh tukar-tukar lah. Okay, tempat ketiga Ibnu, yang keempat Irman. Yeah. Okey. Okey. Kat sini macam mana dua-dua aktiviti ni seronok ke tak? Seronok. Apa yang kamu faham daripada aktiviti pertama? Aktiviti pertama kami faham Pasal jenis-jenis sisa domestik. Okey, yang aktiviti kedua? Kesan-kesan di Malaysia. Okey, cikgu nak pergi belakang je nak share hadiah dengan diorang Mana boleh? Boleh cikgu ni ke tak? Cikgu dah makan ke? Cikgu ambil hadiah dia orang. Boleh. Cikgu tak ada makan yang puasa. Okey.
Okey, kita sampai kepada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak tanya 2 orang saja. Apa yang dia boleh simpulkan, rumuskan apa yang dia dapat pada hari ini. Saya nak okey, Molly. Tak silap. Okay. Apa yang saya Apa yang dapat nak belajar cikgu pada hari ini? Pertama sekali saya mengetahui apa itu sisa domestik, iaitu sampah yang terhasil daripada rumah. Okey, betul. Seterusnya, saya juga mengenali apa itu dua jenis sisa domestik, iaitu organik dan bukan organik. Lepas itu saya mengetahui bahawa sisa domestik juga terbagi kepada dua, iaitu cair dan juga pekerjaan. Dan daripada penghasilan sisa domestik ni wujudnya kesan-kesan daripada kepada alam sekitar. Contoh kesannya, boleh awak bagi saya tak? Contohnya banjir kilat, pencemaran udara, wabak penyakit. Okey, bagi tepukan kepada Molly. Wah. Okey, jadi saya rasa saya dapat simpulkan semua faham ya apa maksud sisa domestik. Faham. Okey, jadi saya rasa objektif belajar kita tercapai pada hari ini, iaitu kita dapat menyatakan jenis contoh sisa domestik, kesan kepada kesan pembuangannya kepada alam sekitar. Jadi saya nak semua pelajar buka buku teks muka surat 153 hingga 155 untuk buat tugasan homework di rumah dan hantar pada saya hari esok selepas rehat. Okey? Boleh. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ya, ya. Mana bertanya?